Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan isu derma Arab, yang mana isu ini sepatutnya dijawab oleh Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO itu sendiri. Kerana suatu masa dahulu kita pernah dengar bahawa beliau mengatakan pernah bertemu dengan saksi itu, dan akhirnya hari ini apabila kita mendengar hujah daripada kita punya ketua hakim, yang mana di sini dakwaan derma Arab dibuat Najib tak dapat dipercayai DPP. Saya harap Datuk Seri Zahid selaku Presiden UMNO pergi menjawab isu ini. Jangan suka membuat kenyataan media untuk membohongi rakyat, propaganda yang itu jelas. Yang hari ini yang kita dengar adalah di mana masuk hari keempat pendengaran rayuan Najib Razak ini mengedepikan sabitan dan hukuman dalam kes rasuah RSC International berjumlah RM40 juta ini. Yang kita lihat adalah dakwaan derma Arab dibuat Najib tak dapat dipercayai, yang mana timbalan pendakwa raya yang mana membangkitkan yang mahkamah bicarakan kes SRC mendapati dakwaan Najib bahawa wang dalam akaunnya adalah derma daripada kerabat diraja Arab Saudi sukar dipercayai. Dia berkata mahkamah tinggi membuat kesimpulan itu selepas membuat penilaian terhadap bukti secara keseluruhan, totally of evidence. So ini adalah bukti jelas, ini adalah daripada mahkamah dan yang apa diputuskan oleh hakim. Jadi apapun yang walaon di luar tu yang menyokong tindakan yang kita lihat, duit 42 juta masuk akaun sendiri, belanja sesuka hati, yang mana ini patut dijawab oleh walaon itu. Jangan sembang di luar mahkamah, akhirnya bos mereka tak ada lawyer yang nak cover. Siapa yang nak jadi lawyer, asyik tarik diri, asyik dibuang, dan akhirnya dia nak minta simpati dengan rakyat. Jadi perbualan BBM tunjuk Najib tahu tentang transaksi bank. Beliau sendiri pun tahu. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh hakim kita. Timbalan pendakwa raya mengatakan bahawa pengurus perhubungan pelanggan Ambank Najib Razak ketika itu, Joanna Yu, menerima arahan daripada ahli perniagaan Low Tech Joe ataupun Jolo menerusi BlackBerry Messenger BBM. Ini adalah bukti-bukti kukuh. Jadi yang selama ni juga walaon Datuk Seri Najib ni yang duk mengatakan tangkaplah Jolo lah mastermind. Sebenarnya Jolo itu digunakan oleh Najib. Bukan Najib digunakan oleh Jolo. Menteri Kewangan Najib, Perdana Menteri Najib yang melibatkan duit mengalir ke dalam 1MDB itu SRC ini adalah duit yang diluluskan oleh Najib. Jadi tidak payah nak berbelit-belit, mastermind-nya lah Najib itu sendiri. Dia berkata transaksi perbualan BBM menunjukkan antara yang menerima pesanan oleh Najib yang dihantar oleh Jolo. Antara perbualan itu adalah berkenaan makluman tentang cek yang telah ataupun sedang ditulis Najib dan berkenaan cadangan pemindahan kepada Najib. Itulah. Jadi perbualan BBM itu menunjukkan Najib menggunakan Jolo untuk mengesahkan baki wang dalam akaunnya untuk memastikan dia memiliki kredit yang cukup atau dana yang cukup untuk pembelanjaan, kad kredit dan cek yang telah dan akan dikeluarkan. Tengok. Di sini hakim mengatakan bahawa BBM menunjukkan Najib menggunakan Jolo. Dengar sini walaon tu baik-baik. Bukan Jolo gunakan Najib. Jadi dia menggunakan Jolo untuk membuat segala dia punya untuk transaksi lah, untuk nak transfer duit ke. Ini semuanya adalah cara untuk nak mengelak, yang mana kita tahu akaun pesisir pantai ini semua direka cipta oleh Jolo dan tim-timnya yang mana dah pun melarikan diri ini. Yang mana Jolo sendiri, Menteri Pertahanan hari ini, waktu zaman PS, bukan main lagi. Kata dia boleh cari di China, dia ada kawan banyak di China. Hari ini panggillah Menteri Pertahanan tu, Datuk Seri Samudin tu, panggil Jolo tu balik. Cari Jolo tu balik. Jangan cakap saja. Perlukah kita nak keluarkan media lama dia? Ada lagi tu. Jadi kita ni bercakap atas fakta, bukan bercakap atas pembohongan. Jadi timbalan pendakwa raya berkata hujah membawa pendakwaan mengemukakan begitu banyak bukti untuk menunjukkan Najib Razak menyelewengkan dana, menyelewengkan RM42 juta dari SRC untuk kegunaan sendiri.
Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Pendakwa Raya. Jadi saya harap walaon-walaon itu kalau dah bijak sangat, ataupun Presiden UMNO itu yang mana sebelum-sebelum ini, yang dahulunya waktu Barisan Nasional Memerintah, yang kata beliau pernah jumpa dengan kerabat diraja Arab Saudi ini yang transferkan duit ke akaun Datuk Seri Najib ni, hari ini datang membela Najib tu. Jangan lagi nak bertolak dalih. Sebab itulah dia buat membuat perhimpunan lah, apa segala lah, untuk nak cover lah, supaya beliau sendiri tak kena konon-kononnya. Jadi ini adalah satu daripada bentuk rasuah yang ada dalam negara kita ini, yang rakyat perlu tahu bahawa terlalu banyak penyelewengan yang telah pun mereka-mereka ini buat. Dan kalau kita lihat di sini, apabila mereka membangkitkan isu tentang penyelewengan ini, isu tentang kemana arah duit ini, dan akhirnya mereka buat apa? Akhirnya ada yang tarik diri lah. Jadi pada hari ketiga proceeding yang diberi tumpuan itu, yang mana ini melibatkan 3 pertuduhan pecah amanah, jenayah, dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram, berserta membatalkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210. Ini yang ada pada hari ketiga. Saya baca semula. Pada hari ketiga proceeding dapat memberi tumpuan kepada rayuan utama Najib, iaitu mengetepikan kesabitan bagi 1 pertuduhan salah guna kuasa. Dia nak mengetepikan 3 pertuduhan pecah amanah, jenayah, dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram, serta membatalkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta. Agak-agaklah kita rakyat Malaysia ni tak bodoh ke kalau tiba-tiba kita lihat benda ni salah guna kuasa, serta 3 tuduhan pecah amanah ni dan pengubahan wang haram ni, yang jelas-jelas di sini kita sendiri tahu bahawa memang betul perkara itu berlaku. Cuma kita negara yang mempunyai hukum, maka kita tunggu keputusan hakim. Tetapi agak-agaknya kalau dapat diketepikan hukuman ini, apa pandangan rakyat, apa pandangan dunia dengan sistem kehakiman kita, yang mana perkara-perkara ini memang sudah pun dapat kita kenal pasti bahawa aliran-aliran transaksi yang masuk dalam akaun beliau itu ada. Jadi ini yang berlaku, dia cuba nak mengenepikan. Jadi saya harap walaon-walaon tu baca kenyataan media, lihat apa yang betul, kembalilah ke jalan, tak usahlah nak sibuk. Yang mana yang dah totok-totok tu biarkan mereka bersendirian. Kerana kalau kita bersekongkol dengan perkara seperti ini perkara besar. Bayangkan kalau macam ni lah, beliau boleh meletakkan duit dalam akaun sampai 42 juta transaksi begini saja. Rakyat di luar tu setengah mati nak cari makan. Tapi beliau sewenang-wenangnya. Jadi apa isunya dengan sekarang ini adalah dakwaan derma Pak Arab ni. Saya harap orang seperti Datuk Lokman tu tolonglah jawab. Kerana kalau hebat sangat buat saman ke isu ni dan boleh bawa masuk ke mahkamah supaya dibuktikan. Jadi jangan cakap di luar bahawa memang ada derma Arab ni, hakikatnya memang pembohong. Inilah pembohong besar kerana ternyata kenyataan daripada mahkamah ini adalah yang kita sahihkan sebagai sah, tidak berkata seperti itu. So itulah pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih.